Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Malina Channel. Okay, sebenarnya kan hari ni Malin just nak share lah. Sebabnya hari ni Malin dapat perkabaran kabaran yang menduka citakan, iaitu Malin dapat tahu Pakcik Malin positif COVID dah stage 5. Dan pagi tadi kita orang dapat info Pakcik Malin tu terpaksa dikomakan pukul 5 pagi tadi. Pukul 4 pagi tadi. So untuk yang belum follow Malin, sebelum ni Malin ada bagi tahu Pakcik Malin belah mak pun kena COVID, positif COVID masa tu bulan 12 kalau tak silap Malin. Almost sebulan dia bertarung dengan COVID dan akhirnya Allah sayang dia. So dia meninggal lah selepas sebulan, betul-betul genap sebulan dia bertarung dengan COVID. Lepas tu bila dan a few days, 2 hari lepas, kalau ada yang pernah dengar pasal seorang guru kena positif COVID masa PDPR tu, dia sesak nafas kan. Yang itu pun merupakan roommate Malin. Roommate Malin masa Malin study dekat Matric Johor. Itulah Malin dapat berita tu a day after. Faham tak? Masa tu hari yang pasal cikgu ni kan. Cikgu yang mengajar dekat Melaka. Cikgu tu roommate Malin masa dekat Matric Johor. So masa tu hari yang dikabarkan tu, Malin tak ingat lah hari apa. Hari yang dia meninggal tu, kalau tak silap Malin, hari ni hari Sabtu, Jumaat, hari Khamis. So hari Khamis tu Malin BDR. Malin dekat rumah. Malin BDR ke hari tu? Malin pun tak ingat lah. Rasanya Malin BDR. Lepas tu, tapi masa tu Malin ada hal dekat office. So Malin terpaksa pergi ke office. So Malin pergi office tu belah petang lah. Malin pergi kejap untuk sign dokumen. Tapi lepas tu macam Malin jumpa Malin punya colleague dekat office. Lepas tu dia tengah baca message. Dia tengah baca WhatsApp dekat phone kan. Lepas tu dia bagi tahu Malin ada cikgu meninggal. Lepas tu Malin pun macam Malin assume masa dia cakap dekat Malin tu, Malin assume cikgu anak dia lah kan. Yelah dalam grup WhatsApp kan, kita nak assume apa bila dia cakap ada seorang cikgu meninggal macam tu kan. So Malin masa tu sangatlah positif kan. Malin just macam, oh cikgu anak dia ke. Lepas tu Malin cakap, oh takziah. Lepas tu macam Malin tak dengar lebih lanjut tau cerita sebenarnya tu. Lepas tu Malin pun pass by je. Kebetulan masa pukul 4 macam tu telefon Malin dah habis bateri. So macam Malin tak sempat lah macam nak scroll telefon ke apa. Sebab masa tu Malin pergi office hanya sebab Malin nak sign dan Malin nak balik. Sebab sekarang kan macam tak boleh pergi office ramai-ramai kan, 30% je dekat office Malin. So macam kita tak boleh sewenang-wenang je datang lah kalau tak ada urusan. Memang kita bekerja dari rumah. Kalau ada urusan yang perlu dekat office, kita kena pergi. So Malin pergi untuk sign dokumen. Lepas tu Malin balik. So masa tu itulah Malin punya bos tu bagi tahu macam tu. So macam Malin pun macam, oh takziah macam ni kan. Lepas tu telefon Malin kan habis bateri. So habis bateri Malin balik rumah dah petang. Lepas tu uruskan rumah semua, masak. Lepas tu nak tidur tu dia cakap alamak bateri dah mati. So macam Malin baru nak cas. So bila baru nak cas, lepas tu Malin pun dah penat seharian tu. Tak tahu lah apa Malin buat kan. Lepas tu Malin pun tidur. Tidur tu kira macam esok pagi tu, sebelum subuh tu pukul 4 macam tu kan, 4.30 macam tu Malin bangun. Macam biasa Malin tengok phone. Kawan Malin tag Malin. Kira macam kawan baik Malin masa dekat KMJ, tag Malin dekat FB bagi tahu, ni bukan roommate kau ke? Dia cakap macam tu kan. Sekejap banyak pula lah message masuk ni. Sekejap.
Lepas tu kawan Malin bagi tahu ni bukan Rubik engkau ke? Terus masa tu Malin macam tersentak. Sebabnya, oh ini ke cikgu yang bos Malin bagi tahu tu. Ini ke beritanya kan. So masa tu Malin frust sangat-sangat sebab macam Malin tak ambil pot benda tu. Dan masa tu ialah kebetulan pun Malin pun tak hidup kan masa tu kan. Itulah pengajaran lah. So apa-apa pun telefon tu, kalau ada telefon tu hidupkan. Macam tu. Cuma Malin lambat lah nak charge telefon tu. So macam bila dapat tahu kawan sendiri, roommate kan, itulah meninggal. Lagi sebab sekarang kes tengah banyak kan. Sporadik lah apalah kan. So macam yelah, sedih lah bila dengar tu sebab macam kawan sendiri dan lepas tu dia macam sekejap je. Dia macam dia tahu dia sesak nafas dan dia pergi macam tu kan. Mudah lah dia pergi kan. Tapi itulah Malin pun tak tahu macam mana ceritanya. Malin just dapat cerita yang macam tu. Tak ada orang bara-bara campur. Malin just pergi dekat FB dia. Malin ucap takziah lah untuk keluarga dia kan. Malin tak adalah rapat sangat tapi yelah kawan kan. Lepas tu bila hari ni a few days dah lah kita orang dapat tahu pasal yang Pakcik Malin tu. Cumanya macam tak dapat nak keep in touch sebab macam semua family dia terpisah-pisah dan semua positif COVID. Termasuk Mak Su Malin tu dia bisu tau, OKU. So macam dia pun terkena juga sebabnya Pakcik Malin ni rumah dia, anak beranak dia semua satu bangunan. Faham tak? Satu bangunan, rumah 2 tingkat tapi kat situ ada banyak rumah. So beranak dia semua kena. Sebabnya dia kena tu masa hari raya lah. Diorang memang duduk dekat rumah yang sebelah pintu je kan. So memang diorang pergilah dan kebetulan itulah tak tahu kan benda nak jadi. Dia pun tak ada simptom sehinggalah dia tak ada dia rasa. Bila dia tak ada dia rasa lepas tu macam Mak Su Malin yang bisu tu sesak nafas, so diorang pergi swab. Bila swab positif. Lepas tu yelah bila positif dia cari siapa kontak rapat kan. So bila dah cari kontak rapat semua tu dapat kesan semua positif. So sekarang ni semua dah discharge, tinggal Pakcik Malin yang seorang tu je dekat ICU. So itulah kita doa yang baik-baik untuk family Malin. Sebab Malin macam trauma sikit sebab hari tu Pakcik Malin yang belah mak, yang ni Pakcik Malin belah ayah, adik ayah. Yang hari tu Pakcik Malin sebelah mak, sebulan juga dia struggle. Yang tu pun dia satu family, tapi benda nak jadi kan kita tak nak salahkan siapa-siapa lah. Cuma yang tu memang macam sangat sedih sebabnya Makcik Malin dengan anak-anak dia tak terpisah daripada pusat COVID ni kan. Ada yang dekat Maps, ada yang dekat Sungai Buloh, lepas tu ada yang dekat somewhere lah, Malin tak ingat. So diorang terpecah-pecah sampailah hari terakhir tu pun diorang tak dapat jumpa. Kiranya diorang jumpa hari last ambulans ambil tu. Dan yang menyedihkan adalah masa dapat result diorang sesak nafas diorang ni je hidung tersumbat je, dia kata tak ada dia rasa. Yang Pakcik Malin yang first tu tak ada dia rasa anak dia. So pergi swab positif result dia 3 orang keluar dulu. Pakcik Malin yang meninggal tu result dia lambat keluar, jadinya KKM ambil dia bertiga dahulu dan Pakcik Malin seorang-seorang dekat rumah masa tu. Lepas tu malam tu dia dah sesak nafas. So lepas result dia keluar baru KKM datang ambil dia. Datang ambil dia. Masa dia sesak nafas tu Makcik Malin bagi tahu ni pakcik dah sesak nafas baru KKM datang. Sebabnya macam dah tak ada siapa dekat rumah. Lepas tu ada Pakcik Malin yang berdekatan pun masa tu Pakcik Malin berdekatan pun masa tu dia tak ada transport. Sebabnya yelah diorang ni bukanlah orang senang kan. Dia tak ada transport, dia ada motor je. So masa tu macam nak bawa tu macam tak boleh. So diorang call KKM, so KKM bawa pergi hospital Sungai Buloh lah. Masa tu kebetulan Abang Malin yang duduk dekat rumah pakcik tu tak ada. Dia balik kampung, dia balik Kelantan. So macam dia memang tak ada siapa nak tolong masa tu. Dan bila KKM bawa terus pergi Sungai Buloh. Tapi yang macam anak beranak yang lain semua dekat Mak Ed. So memang itu adalah hari terakhir diorang berjumpa. Sampailah pakcik discharge hari terakhir lah sebelum dikebumikan tu pun tak boleh tengok pun. Tengok di sebalik kaca. Mandi mayat semua di sebalik
kaca, cermin, hanya tengok dari jauh je. Tapi macam hari yang dia nak meninggal tu, yelah, dia dah di apa? Dia dah dikomakan masa tu, dah direhatkan. So macam kita orang pun baca Yasin pun, kita orang baca Yasin masa tu orang KKM dia bagi tahulah keadaan ni, dia minta semua keluarga bersedia. So dia buat video call dengan kita orang semua ramai-ramai. Bayangkan orang KKM tu video call dengan Makcik Malin dengan anak beranak dia. Lepas tu Makcik Malin call Malin pakai phone Malin call pula buat video call dengan family Malin supaya semua orang ramai dapat call tu untuk sama-sama baca Yasin. So bila dapat berita yang Pakcik Malin yang belayah ni pula kena COVID, so dia sangatlah mendukacitakan. Dan sebab dia dah stage 5, Malin pun tak pasti Pakcik Malin yang ni dia ada asma ke apa, sebab macam dia baru masuk ward 6 hari. Nak compare Pakcik Malin yang berlama tu meninggal, Pak Lang Malin tu meninggal after 1 month. Dia meninggal, maksudnya dia bertarung dengan COVID tu almost sebulan. Tapi Pakcik Malin yang ni dia dah tak tahulah sebab mungkin lambat detail ataupun sebab sekarang kan dah ada yang varian baru tu yang sangat cepat tu kan. So macam itulah, doakan Pakcik Malin kuat dan boleh sembuh, insyaAllah beransur sembuh. So tu je lah Malin share hari ni. So Malin mohon siapa yang tengok video ni doakan kesejahteraan keluarga Malin dan juga keluarga Pakcik Malin. Okay, so tu saja untuk hari ni. Okay, jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Assalamualaikum.